Selamat siang dan ketemu sekali lagi dalam channel Belajar Matematik Om Zaimus, satu channel yang keren yang membahaskan persoalan matematik secara tajam, tuntas dan terpercaya. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini masih lagi tentang pemfaktoran, tetapi pemfaktoran yang dalam bentuk A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi kalau diberi satu ungkapan algebra yang terdiri daripada dua sebutan dalam bentuk A kuasa 2 tolak B kuasa 2 dengan syarat, maksud dia ada kuasa 2 dan ada tolak. Okey, dia tidak boleh tambah, dia mesti tolak. Okey, ada kuasa 2 dan ada tolak. Maka pemfaktorannya kita boleh buat ialah kita buat kurungan macam ni, dua kurungan. Yang pertama kita ambil A dengan B, kita tambahkan ni A tambah B. Okey, satu lagi kita ambil juga A dengan B tapi kita tolak A tolak B. Okey, jadi inilah dia punya bentuk. Kalau A kuasa 2 tolak B kuasa 2, pemfaktoran dia ialah A tambah B darab A tolak B. Baik, kita tengok contoh. Katakanlah kita ada B kuasa 2 tolak 1. Okey, kita sudah ada kuasa 2, kita ada tolak. Tapi 1 tak ada kuasa 2. Jadi 1 ni kita kena ubah kuasa 2. Jadi pelajar kena faham bahawa 1 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Okey, kita tengok, kita imbas kembali apa maksud nombor kuasa 2 sempurna. Contohnya 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 dan seterusnya sampai 225 dan ada lagi nombor-nombor ini, nombor-nombor ni ialah nombor kuasa 2 sempurna. Kenapa saya kata nombor kuasa 2 sempurna? Sebab 1 ialah 1 kuasa 2. Okey, yang ini pelajar kena faham dan hafal sahaja. 4 2 kuasa 2, 9 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 ni maksud dia, okey, 3 kuasa 2 maksudnya bukan 3 darab 2. Ini salah. Maksudnya ialah 3 darab 3. Okey, 3 darab 3 dapat 9. Okey, 16. Okey, 16 ialah nombor kuasa 2 sempurna iaitu 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 maksudnya bukan 4 darab 2, 4 darab 4. Okey, nombor ni kita darab 2 kali. 4 darab 4. 4 darab 4, 16. Dan yang seterusnya hafal sajalah. 25. 5 kuasa 2, 36. 6 kuasa 2. Sebab apa? 6 kali 6, 36. 49, 7 kuasa 2. 64, 8 kuasa 2. 81, 9 kuasa 2. 100, 10 kuasa 2. 10 kali 10, 100. 121, 11 kuasa 2, 144, 12 kuasa 2, 169, 13 kuasa 2, 196, 14 kuasa 2, 225, 15 kuasa 2 dan seterusnya. Nombor 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225 ni yang sering keluar. Jadi pelajar kena hafal lah. Jadi kalau saya tanya 81, 81 ialah 9 kuasa 2. 81 ni ialah nombor kuasa 2 sempurna. Kalau saya tanya 169, 169 ialah 13 kuasa 2. Kalau saya tanya 25, 25 ialah 5 kuasa 2. Kalau saya tanya 49, 49 ialah 7 kuasa 2. Jadi kena hafal. Kalau orang tanya je 121, 11 kuasa 2. Jadi kalau pelajar dah hafal, senanglah. Okey, kita kembali kepada contoh yang tadi. Okey, kita tengok contoh ni. Okey, perhatikan contoh. Okey, kita ada B kuasa 2 tolak 1. B, okey, bentuk dia mesti ada kuasa 2 tolak kuasa 2. Kuasa 2 tolak 1 ni kita kena ubahlah sebab 1 ni ialah nombor kuasa 2 sempurna. Kita boleh tukar kepada B kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Okey, 1 kuasa 2 ialah 1. Jadi sekarang kita dah ada kuasa 2. Kita dah ada kuasa 2, dah ada tolak. Jadi pemfaktorannya ialah kita ambil B tambah 1 darab B tolak 1. Inilah jawapan dia, hasil dia. Okey, lanjut. 4. Okey. 4 ni sebab sini ada kuasa 2, sini ada tolak. 4 ni kena tukar. 4 tadi ialah berapa? 4 ialah 2 kuasa 2. Kita tukar bentuk dia dulu. 2 kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Okey, sekarang kita ada kuasa 2 tolak. Jadi pemfaktoran dia kita ambil 2 dengan Y. Iaitu 2 tambah Y darab 2 tolak Y. 1 tambah 1 tolak. Kemudian M kuasa 2. Okey, dah ada kuasa 2. Ini problem. 36 ada. 36 ialah 6 kuasa 2. Tapi problem kita ini adalah tambah.
tak memenuhi sebab sifat dia ialah kuasa 2 tolak. Ni tambah. Jadi ini tak boleh nak difaktorkan dia. Okey, next kita tengok yang ni. Okey, ada kuasa 2, ada tolak. Dah memenuhi. Cuma 144. Okey, kita dah belajar. Saya dah suruh hafal. 144 ialah berapa? 144 ialah 12 kuasa 2. Jadi kita tukar dia ke bentuk 12 kuasa 2. Okey, kita dah tukar, kita tulis balik. 144 kita tulis balik X kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Okey, jadi pemfaktoran dia ialah, okey, kita tulis X tambah 12 darab X tolak 12. Itu dia punya pemfaktoran dia. Lanjut. 25 cuba tukar. 25 apa kuasa 2? 5 kuasa 2 tolak K kuasa 2. Jadi pemfaktoran dia adalah 5 tambah K, 5 tolak K. Mudah dan simple. 169 tadi saya sudah hafal. 169 ialah berapa? 13 kuasa 2 tolak R kuasa 2. Jadi pemfaktoran dia dah ada kuasa 2, dah ada kuasa 2, dah ada tolak. Maka kita ambil 13 dengan R saja, iaitu bracket 13 tambah R, tutup bracket, buka bracket balik, 13 tolak R, tutup bracket. Itu dia punya pemfaktoran dia. Baik, 36 ialah berapa? 6 kuasa 2 tolak P kuasa 2. Jadi pemfaktoran dia ialah 6 tambah P, buka bracket, 6 tolak P. Next, 169 ialah berapa? 13 kuasa 2 tolak R kuasa 2. Jadi kita dah ada kuasa 2, dah ada kuasa 2, dah ada tolak. Maka pemfaktoran dia ialah 13 tambah R darab 13 tolak R. Okey, next, A kuasa 2. Masalah kita 49, tapi 49 ada. 49 ialah apa? 49 ialah ni, 7 kuasa 2. Jadi kita tukar ke bentuk 7 kuasa 2. Jadi A kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Dah ada kuasa 2, dah ada kuasa 2, dah tolak. Jadi kita ambil A dengan 7 je. A tambah 7, A tolak 7. Lanjut, 64. 8 kuasa 2 tolak C kuasa 2. Sebab 8 kuasa 2, okey, kalau tak percaya tekan kalkulator. Kita tengok 8 kuasa 2. Okey, tekan 8. Ni kuasa 2. Kuasa 2. Yang ni kuasa 2. Okey, sama dengan 64. Jadi 64 ni sama dengan 8 kuasa 2. Jadi dah ada kuasa 2, dah ada kuasa 2, dah tolak. Jadi kita ambil 8 dengan C saja. 8 tambah C darab 8 tolak C. Itu dia punya pemfaktoran dia. Lanjut, Q kuasa 2 tolak 81. 81 berapa? Berapa 81? 81 ialah 9 kuasa 2. Jadi kita ambil Q tambah 9. Q tolak 9. Okay, next. N kuasa 2. Okay, dah ada. Tolak dah ada. 16. 16 ialah berapa? 4 kuasa 2. Jadi, apakah pemfaktoran dia? Pemfaktoran dia ialah N tambah 4. Dan N tolak 4. Jadi simple saja. Jadi ingat balik bentuk dia. Apa bentuk dia? A kuasa 2 tolak B kuasa 2 ialah A tambah B, A tolak B. Baik, kita tengok contoh yang agak complicated sikit. Okey, ini yang basic sajalah. Tapi basic-basic pun kalau pelajar tak hafal dia punya kuasa 2 sempurna yang ni susah juga. Jadi yang ini kena hafal. Ingat ya. Kalau orang tanya 100 10 kuasa 2, 225 15 kuasa 2, 16 4 kuasa 2, 9 3 kuasa 2, 4 2 kuasa 2, 1 1 kuasa 2, 36 6 kuasa 2, 64 8 kuasa 2. Okey, 196 14 kuasa 2. Cukup belajar hafal yang ini sahaja. Jadi lepas ni kalau ini dah hafal, tak ada masalah dalam pemfaktoran bentuk yang ini. Okey, bentuk A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Maknanya ini adalah beza bentuk ni, kita boleh panggil beza antara kuasa 2. Okey, beza tolak ni adalah beza kuasa 2 kuasa 2, beza dia. Jadi ini dia punya pemfaktoran dia. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh ni agak complicated sikit lah, tapi insya-Allah boleh faham. Baik, kita tengok. M ada kuasa 2. 100 kita tahu. Kita kena tukar bentuk kuasa 2. 10 kuasa 2. 9, 3 kuasa 2. Semua sekali kena tukar bentuk kuasa 2. 3 kuasa 2. M kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Yang ini 3. Jadi tengok. Dah ada tak bentuk dia? Apa bentuk dia? Kita dah ada kuasa 2. Kita dah ada kuasa 2. Kita dah ada tolak. Okey, jadi pemfaktoran dia ialah kita ambil
Kita ambil 3M dengan 10. 3M tambah 10. 3M tolak 10. Itu pemfaktoran dia. Okey, yang ini lain sikit lah. Tapi walau bagaimanapun, okey, bentuk dia lah macam ni. Hafal je. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 ialah A tambah B. A tolak B. Okey, ini bentuk dia. Jadi bentuk ni pelajar kena hafal lah. Bentuk ni. Saya highlightkan sikit. Di bentuk ni. Okey. Baik, 81. 81 tak ada kuasa 2. Kena tukar. 81 ialah apa? 9 kuasa 2. K dah ada kuasa 2. Tolak 1 ialah 1 kuasa 2. Jadi apa faktor dia? Dah ada kuasa 2, dah ada kuasa 2, dah ada tolak. Jadi faktor dia ialah 9K tambah 1. 9K tolak 1. Okey, lanjut. Baik, kita tengok yang ni. Ni dah ada kuasa 2. Cuma 16 kena tukar. Okey, kita buat macam ni. M tambah 3 kuasa 2 tolak 16 ialah berapa? 4 kuasa 2. Jadi, bila kita dah ada kuasa 2, dah ada kuasa 2, dah ada tolak, okey, kita proceed sajalah. Apa bentuk dia? Iaitu A tambah B, A tolak B. Kita anggap M tambah 3 ni A. Jadi, maksudnya M tambah 3 tambah B. B 4. Tutup kurungan. Buka kurungan balik. M tambah 3 tolak 4. Okey, 1 tambah 1 tolak, 1 tambah 1 tolak. Okey, jadi kita ringkaskan. M 3 tambah 4 ialah 7. M 3 tolak 4. 3 tolak 4 berapa? Kalau 4 tolak 3, 1. Kalau 4 tolak 3, 1. Kalau 3 tolak 4 terbalik, negatif 1. Jadi tolak 1. Okey, itu dia punya pemfaktoran dia. Baik, lanjut. Okey, sekarang yang ni. Okey, dah ada kuasa 2, dah ada tolak. Okey, kita tulis dulu. Y tambah 3 kuasa 2 tolak 4 ni kena tukar. 4 berapa kuasa 2? 4 ialah 2 kuasa 2. Jadi, dah ada kuasa 2, dah ada kuasa 2 tolak. Jadi, pemfaktoran dia kita ambil Y tambah 3 tambah 2 dulu. Okey. Tambah 2 dahulu. Kemudian, buka kurungan. Okey, ini ambil lagi. Y tambah 3. Tadi tambah, sekarang tolak 2. Okey, tolak 2. Ambil yang ni 2 ni. Ini tak payah tengok. Tengok yang 2 ni. Jadi, dia punya pemfaktoran dia ialah, okey, apa pemfaktoran dia? Kita ringkaskan. Y tambah 3 tambah 2, 5. Tutup kurungan. Y 3 tolak 2, 1. 3 tolak 2, 1. Ini dia punya pemfaktoran dia. Okey. Okey, yang ini masih lagi dalam bentuk yang ni. Okey. Contoh yang seterusnya untuk yang ni, okey, kita tak boleh terus buat bentuk ni sebab 2 tak ada kuasa 2. Yang ada kuasa 2, kalau kamu tengok, yang ada kuasa 2 ialah 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225. Jadi 2 dia tak? 1 tak ada. Dia terus lompat ke 4. Jadi 2 tak ada kuasa 2. Jadi bila 2 tidak ada kuasa 2, okey, kita faktorkan secara keluar seperti dalam video sebelum ini. Okey, video yang sebelum ni kita keluarkan. Jadi 2, okey, kita tengok nombor dulu. 2 dengan 18, kita boleh keluarkan sifir 2. P tak boleh keluar sebab sini tak ada pasangan. P tak ada. Jadi kita keluarkan 2 saja. Jadi 2 darab berapa? 2 P kuasa 2, 2 darab P kuasa 2 tolak 2 darab berapa? 18, 2 darab 9. Okey, kita turunkan lagi. Yang ini kita boleh buat dalam yang P kuasa 2 tolak 9 ni, kita boleh buat dalam bentuk ni. Beza antara kuasa 2 ni. Jadi kita buat P kuasa 2 tolak 9 sama dengan 3 kuasa 2. Okey, maka pemfaktoran dia ialah 2 P tambah 3, P tambah 3, buka kurungan, P tolak 3, tutup kurungan. Ini dia agak lain sikit lah, di mana melibatkan 2 faktor. Faktor yang pertama kita keluarkan 2 dahulu. Kemudian baru dah dalam bentuk P kuasa 2 tolak 9 kita gunakan dalam bentuk ni. Okey. Baik. Yang seterusnya kita tengok. Ini tak boleh buat sebab ini kuasa 3. Nampak? Bentuk ni kuasa 2 tolak. Tolak okey. Ini kuasa 3. Jadi kita keluarkan dahulu. Maknanya 9 tak boleh keluar sebab sini tak ada nombor. Kita keluarkan P. P dengan P3. Mana yang kecil? P3 ke P? P kecil. Jadi kita keluarkan P. P darab 9 tolak P kuasa 2. Kenapa P kuasa 2? P kali P kuasa 2, P kuasa 3. P kali 9, 9P. Kemudian cuba pelajar perhatikan. Ini kan kita dah boleh tukar ke dalam bentuk yang ni.
Jadi kita buat P 9 ni lah 3 kuasa 2 tolak P kuasa 2. Jadi apa faktor dia? Faktor dia P 3 tambah P. Kita ambil 3 tambah P. Okey, buka kurungan 3 tolak P. Itu dia punya faktor dia. Next. Baik. Ini pun sama. 3 tak ada kuasa 2 sempurna. Yang ada ialah 1, 4, 16, 25, 36 dan seterusnya. 3 tak ada. Jadi bila 3 tak ada, tapi yang ni ada kuasa 2, ada tolak. Jadi kita faktorkan dulu. 3 dengan 147 kita keluarkan nombor. Y tak boleh keluar sebab Y ada sini, sini tak ada. Jadi kita keluarkan nombor. Kita keluarkan nombor iaitu 3, sifar 3. 3 darab Y kuasa 2 tolak, sebab ni tolak. 3 kali berapa? 147. Cuba kita guna kalkulator. 147 bahagi 3. 147 bahagi 3. 49. Jadi maknanya 3 kali 49. 3 kali 49, 147. Okey, dah sampai ni. Kita boleh Y kuasa 2 tolak 49 ni kita tukar ke dalam bentuk yang ni. Kuasa 2 tolak. Jadi kita buat 3 Y kuasa 2, 49 ada. 49 ni kuasa 2 sempurna. Jadi nombor kuasa 2 sempurna bila jadi maknanya 49 ni berapa? 7 kuasa 2. Jadi pemfaktoran dia ialah 3 Y tambah 7 Y tolak 7. Okey, baik, yang seterusnya. Kita tengok yang ni. 5 dengan 80. Kita keluarkan 5 sebab 5 bukan nombor kuasa 2 sempurna. Jadi 5 ni kita keluarkan dulu. 5 darab K kuasa 2 tolak 5 kali berapa? 80. Cuba ambil kalkulator. Ambil 80 bahagi 5. Berapa? 16. Jadi 5 kali 6, 16. 5 kali 16, 80. Cuba perhatikan. K kuasa 2 tolak 16. 16 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Iaitu tolak 4 kuasa 2. 4 kuasa 2, 4 kali 4, 16. Jadi pemfaktoran yang akhir ialah 5K tambah 4 bagi 1 K tolak 4. Baik, kita tengok contoh yang ni pula. Okey, ini ekstra lah. Untuk 2 ni ekstra untuk conclusion yang contoh 2 ni. Jadi 2 conclusion ni saya buat conclusion untuk contoh 2 ni, iaitu kalau kita tengok macam ni. Baik, 64. 64 ada tak? Kita nak tukar dalam bentuk ni. 64 apa? Iaitu 8 kuasa 2 tolak 25. 25 berapa? 5 kuasa 2 H kuasa 2. Jadi sekarang kita dah ada kuasa 2, dah ada kuasa 2, dah ada tolak. Jadi kita ambil 8 dengan 5H. Jadi pemfaktoran dia ialah 8 tambah 5H. 8 tolak 5H. Itu pemfaktoran dia. Ini bentuk yang macam ni. Yang ni pula. Okey, 20. 20 bukan nombor kuasa 2 sempurna. Nombor kuasa 2 sempurna ni yang tadi 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225. Itu nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kalau yang macam ni, kita 20 dengan 5 kita keluarkan. 25 mana yang kecil? Sifar 5 lah boleh keluar. P tak boleh keluar sebab sini tak ada P. Q tak boleh keluar sebab sini tak ada Q. Jadi kita keluarkan 5. 5 kali berapa? 20. 5 kali 4. Tolak. 5 kali berapa? 5. 5 kali 1. 1 tak payah tulis. Jadi kita tulis je. P kuasa 2, Q kuasa 2. Kita tengok yang ni. 4. Kita boleh tukar dalam bentuk ni. Iaitu 4 ialah 2 kuasa 2 tolak P kuasa 2, Q kuasa 2. Okey. Jadi sekarang kita dah ada kuasa 2, dah ada kuasa 2, dah ada tolak. Jadi pemfaktoran terakhir dia ialah 5, kita ambil 2 dengan 4Q saja, PQ saja. 2 tambah PQ, 2 tolak PQ. Itu saja contoh yang saya beri untuk pemfaktoran dalam bentuk A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi ingat kalau ada kuasa 2 tolak, pemfaktoran dia ialah kita ambil A dengan B, iaitu 1 tambah 1 tolak. Dan sebelum itu pelajar kena hafal nombor kuasa 2 sempurna. Ini nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kalau orang tanya, okey, cikgu tutup lah, cikgu tak tengok. 1 kuasa 2, 4 2 kuasa 2, 9 3 kuasa 2, 16 4 kuasa 2, 25 5 kuasa 2. Ini cikgu tak tengok 36 6 kuasa 2, 49 7 kuasa 2, 64 8 kuasa 2, 81 9 kuasa 2, 100 10 kuasa 2,
121 1102, 144 1202, 169 1302, 196 1402, 225 1502. Cukup hafal sampai sini saja. Okey, nombor-nombor yang ini kita panggil nombor apa? Kuasa 2 sempurna. Itu nombor kuasa 2 sempurna. Jadi yang ada kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2 ni nombor ni saja. 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 dan 225. Baik, itu saja kita punya pembelajaran di rumah hari ini. Semoga pelajar faham. Dan kalau pelajar masih lagi tak faham, buka balik video ni, pause. Kalau tak faham, pause, tengok balik, berulang-ulang supaya pelajar faham. Baik, itu saja. Sampai kita jumpa kepada video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.